Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram bin Luqman. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan kumpulan saya yang lain akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Fahaman Atheism Mengancam Kesucian Agama Islam di Malaysia. Jadi skop kajian kami adalah di Malaysia, di mana kami melihat Malaysia ini sebagai sebuah negara yang membangun, yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat yang berbilang kaum, budaya, bangsa dan agama. Namun demikian, dalam kepelbagaian budaya, bangsa dan agama ini terselit juga golongan mereka yang tidak mempunyai sebarang kepercayaan terhadap Tuhan. Di perkara ini akan dikupas oleh ahli panel yang lain dengan lebih mendalam dan teliti. Jadi objektif kajian kami adalah yang pertama untuk mengkaji cabaran yang dihadapi oleh umat Islam terhadap golongan ateis. Yang kedua adalah untuk mengkaji pandangan umat Islam terhadap golongan ateis di Malaysia. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin menceritakan sedikit mukadimah terhadap golongan ateis. Ateis ini bermaksud ateis ini berasal daripada perkataan Yunani di mana ianya disebut sebagai atheos yang bermaksud tanpa Tuhan. Jelaslah di sini di mana golongan ini sebenarnya bukanlah sebuah kelompok yang mempunyai agama, iaitu kepercayaan secara turun-temurun. Namun mereka ini sebenarnya adalah golongan yang menafikan kewujudan Tuhan, di mana mereka tidak mempercayai langsung tentang adanya Sang Pencipta. Kumpulan ini sebenarnya telah wujud sejak zaman jahiliah lagi, namun mula dikenali pada zaman kesedaran, iaitu pada abad ke-18. Itu sahaja sedikit sebanyak daripada mukadimah yang ingin diceritakan, dan saya serahkan kepada ahli panel yang lain untuk mengupas dengan lebih dalam terhadap golongan ateis di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, setiap umat manusia mempunyai hak dan kepentingan masing-masing. Oleh hal yang demikian, hal tersebut sudah menjadi kemaslahatan kepada semua individu maupun sesebuah kaum yang mempunyai pendapat dan pegangan yang berbeza. Dengan ini, timbullah beberapa isu dan cabaran yang berlaku dalam kalangan masyarakat yang beragama dengan golongan ateism. Antara isu dan cabaran yang berlaku termasuklah golongan ateism menyerap masuk ke dalam bidang pendidikan. Hal ini dikatakan melalui golongan pengajar yang mempercayai ateism dan ilmu disalurkan kepada para pelajar. Apabila golongan pengajar yang menjadi penyebar tentang ateism, maka semakin mudah bagi mereka untuk menyebarkan tentang fahaman mereka dan menyebabkan pelajar mudah percaya, terutama pelajar yang tidak mempunyai iman yang teguh. Selain itu, golongan ateism ini semakin lantang mengeluarkan pendapat mereka, terutamanya hal berkaitan hak kebebasan. Golongan ateism ini sebenarnya orang yang tidak percaya tentang kewujudan Tuhan. Hal ini menyebabkan mereka selalu menimbulkan pernyataan yang boleh membuatkan orang Muslim berasa ragu-ragu dan mempertikaikan kewujudan Tuhan. Contohnya, apabila seseorang itu ditimpa musibah, golongan ateism akan berkata, kalau betul Tuhan itu wujud, kenapa dia tidak menolong kamu semasa kamu susah? Disebabkan hal ini, orang Muslim akan menjadi ragu-ragu, terutama mereka yang kurang ilmu agama. Seterusnya, kewujudan golongan ateism sendiri yang menjadi cabaran kepada golongan beragama bagi umat Islam. Perkara ini amat membimbangkan, terutama terhadap golongan muda yang leka dengan kebebasan dan kesenangan hidup dalam kemodenan masa kini. Ateis ini juga selalu menekankan manusia boleh menyara hidup sendiri di atas muka bumi ini dengan adanya teknologi yang canggih. Contohnya, kemajuan sains perubatan. Ateis pernah mengatakan bahawa sekiranya Tuhan itu wujud dan maha berkuasa, kenapa manusia masih pergi berjumpa doktor untuk meminta rawatan? Oleh yang demikian, menyebabkan golongan ateism menekankan bahawa manusia boleh hidup sendiri. Yakni aturan atau jalan yang terang
iaitu sunnah Nabi dan mazhab-mazhab yang telah digariskan untuk kita ikuti dalam melakukan sesuatu perkara agar sampai kepada sesuatu matlamat. Hal ini dijelaskan kerana telah berlaku perselisihan faham dalam mengenali Tuhan. Golongan ateisme juga mempersoalkan juga berpendapat bahawa setiap kejadian atau kewujudan alam itu perlu dibuktikan dengan pelbagai cara. Contohnya kejadian pokok yang pada hakikatnya diciptakan oleh Allah dengan asbab biji benih yang ditanam oleh manusia. Mereka mempersoalkan kejadian tersebut kerana mereka tidak dapat melihat bukti yang menunjukkan bahawa Allah telah menciptakannya. Justru seseorang yang percaya kepada agama, mereka akan percaya bahawa Allah itu wujud dan adanya kuasa gaib yang tak dapat disangka lagi. Tambahan pula, cabaran lain dalam menangani golongan ateisme termasuklah fahaman ateisme yang diterima dengan mudah oleh sebilangan orang Islam di Malaysia. Kebiasaannya, sebilangan orang Islam tersebut merupakan golongan muda kerana perjuangan kebebasan tanpa sekatan menjadi tarikan utama bagi mereka. Tidak dapat disangka lagi, ada juga yang sanggup berpaling daripada jalan yang benar iaitu agama Islam kerana tidak mahu terikat dengan undang-undang dan hukum syarak yang telah ditetapkan oleh Allah. Contohnya, tindakan sekumpulan anak muda di Malaysia yang beragama Islam telah menyertai Kelab Etis Republik Malaysia, Kelab Etis Republik Kuala Lumpur yang sekaligus menggelarkan diri mereka sebagai bekas Muslim. Hal ini jelaslah bahawa dengan tidak mempercayai adanya Tuhan, mereka terus menjadi sebahagian daripada golongan ateisme. Antara amalan yang menjadi ikutan oleh golongan muda termasuklah hubungan sejenis dan meminum arak yang di mana ia menjadi perkara biasa pada masa kini. Walau bagaimanapun, golongan ateisme ini juga menjadi cabaran kepada kedudukan agama lain, bukan sahaja kepada agama Islam, malah kepada agama Hindu, Buddha, Kristian dan pelbagai agama yang dianut di Malaysia. Hal ini demikian kerana golongan tersebut boleh membawa kepada permasalahan agama yang tidak baik untuk negara seperti ancaman subversif. Ancaman tersebut merupakan komunisme menolak ketuhanan yang memberi kesan buruk terhadap imej negara kerana golongan tersebut tidak memenuhi prinsip hukum negara yang pertama. Oleh itu, sejajar dengan syariat Islam dan selaras dengan kepercayaan kepada Tuhan yang merupakan rukun negara yang pertama, kehidupan beragama merupakan tunjang utama dalam memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lancar untuk jangka masa yang lama yang dikenali sebagai wawasan induk negara sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah Wadia binti Udin. Untuk bahagian saya akan menerangkan dengan lebih mendalam tentang ateisme, iaitu pandangan orang Islam terhadap golongan ini. Apa yang sebelum itu, saya rasa semua sedia maklum bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, agama dan bangsa. Di sini tiada halangan untuk seseorang itu menganuti mana-mana agama yang mereka percaya kerana setiap orang mempunyai kepercayaan yang berbeza. Dan kita sebagai umat Islam haruslah menghormatinya. Ini terbukti dalam surah Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kamu mencaci orang mereka sembah selain daripada Allah kerana mereka kelak akan mencaci Allah secara melampaui batas tanpa pengetahuan. Apa yang saya faham daripada ayat ini, Allah SWT melarang kita umat Islam mencaci orang yang tidak seagama dengan kita kerana kelak mereka akan mencaci agama Islam dengan lebih teruk. Bagaimanapun, walaupun mereka bukan beragama Islam, namun mereka masih lagi merupakan makhluk ciptaan Allah SWT, dan mungkin suatu hari nanti mereka akan diberi hidayah untuk mengenali dengan lebih mendalam tentang Islam. Balik kepada topik kita tadi, saya percaya bahawa umat Islam tidak memandang buruk kepada golongan ini kerana kita semua diajar untuk menghormati sesama sendiri. Namun begitu, golongan ini haruslah disekat kerana membawa fahaman yang boleh menjejaskan iman seseorang dan menjejaskan hubungan baik antara orang Islam dengan orang yang tidak beragama.
Fahaman ini juga telah melanggar sistem perundangan negara kerana negara Malaysia melarang penyebaran doktrin yang tidak berasas kepada prinsip-prinsip Islam. Ini menunjukkan bahawa Malaysia amat mengambil berat hal ehwal yang berkaitan dengan agama Islam. Ini terbukti dalam Perlembagaan Malaysia Perkara 11 Pasal 4 Undang-Undang Negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, Undang-Undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekap perkembangan kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Ini menunjukkan Islam di Malaysia amat memandang berat hal-hal yang boleh merosakkan ajaran agama Islam, termasuklah fahaman golongan ateisme ini. Golongan ini juga mempunyai fahaman yang berbeza dengan agama Islam maupun agama-agama lain. Ateisme tidak mempercayai Tuhan dan juga tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Bagi mereka, Tuhan tidak memenuhi kriteria sebagai suatu kewujudan. Hal ini kerana Tuhan tidak mempunyai jasad yang boleh diterima oleh diri manusia dan juga tidak boleh dikesan oleh mesin-mesin. Bagi mereka, perasaan kewujudan Tuhan hanyalah khayalan semata-mata. Namun begitu, jika difikirkan, tidak logik dikatakan sesuatu yang tiada itu diciptakan oleh sesuatu yang tiada. Sesuatu yang diciptakan oleh sesuatu yang tiada sudah pasti mempunyai kondisi sebab akibat yang boleh membawa kepada penciptaannya. Jika tidak, ia bercanggah dengan rasional akal manusia dan juga metafizik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Golongan yang ingkar terhadap kewujudan Tuhan ini sebenarnya sudah lama wujud pada zaman dahulu. Para ulama menggelarkan golongan ini sebagai Adhariyun. Adhariyun itu bermaksud masa ataupun waktu. Mereka meyakini bahawa yang mematikan mereka adalah masa dan waktu. Sebab itulah mereka digelarkan sebagai Adhariyun. Imam Al-Ghazali mendefinisikan kelompok ini sebagai kelompok yang menolak kewujudan Tuhan yang mencipta alam dan yang maha berkuasa di atas alam semesta ini. Mereka meyakini bahawa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya tanpa pencipta. Mereka juga digelar sebagai golongan zindik. Padahal banyak di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang menceritakan tentang kewujudan haiwan ataupun insan yang membuktikan bahawasanya ada penciptanya yang maha berkuasa. Allah berfirman, mengapa mereka tidak beriman? Adakah mereka telah tercipta dengan tiada penciptanya? Atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi? Sudah tentu tidak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran apa yang mereka telah mengakuinya. Ateisme terbina atas kebencian dan kebebasan sepenuhnya daripada agama. Apabila mereka tidak mempercayai kewujudan Tuhan, maka mereka juga tidak mempercayai adanya hari kiamat. Mereka tidak mempercayai adanya hari balasan di atas semua yang mereka lakukan di atas dunia ini. Oleh sebab demikian, mereka banyak melakukan kekufuran. Walhal, sudah banyak di dalam Al-Quran dan hadis yang menceritakan tentang hari kiamat. Firman Allah, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahsiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang diusahakan. Penganut fahaman ateisme bukan sahaja menolak kewujudan Allah, mereka juga menolak konsep kenabian. Seseorang yang menganut fahaman ateisme tidak memiliki nilai ataupun moral yang baik. Hal ini kerana mereka tiada garis panduan atau rujukan dalam hidup mereka. Mereka hanya hidup untuk bergembira dan hidup hanya mengikut hawa nafsu mereka. Golongan ateisme ini hidupnya akan sentiasa gelisah dan akan dipandang hina oleh masyarakat. Tidaklah wujud sesiapa atau apa-apa benda pun di dalam dunia ini yang tercipta ataupun yang boleh hidup tanpa garis panduan. Bahkan mengemudi kereta juga mempunyai panduan dan peraturan untuk menjaminkan keselamatan. Ini jelas bahawa mempunyai panduan hidup itu penting.
Kesimpulannya, golongan etisma sepatutnya tidak wujud di dalam negara Malaysia ini. Hal ini kerana sudah tertulis di dalam rukun negara Malaysia yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Tidak kisahlah seseorang itu menganut apa-apa agama sekalipun. Contohnya agama Hindu, Buddha, Kristian ataupun Islam. Semua agama-agama ini mempunyai Tuhannya yang tersendiri. Jadi, tidak patutlah golongan etisma ini wujud di dalam negara kita. Golongan ini perlu dibanteras. Hal ini kerana golongan ini banyak menyampaikan unsur-unsur provokasi dan penghinaan terhadap agama-agama di dunia. Sama ada di dalam laman sosial ataupun dalam buku-buku mereka. Jadi, kerajaan Malaysia perlulah mengambil tindakan yang tegas terhadap golongan-golongan ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jadi, kritikan yang sering menjadi perbahasan utama di dalam kalangan masyarakat umat Islam, yang pertamanya adalah dari segi penerapan masuk ideologi daripada golongan atheism kepada masyarakat di negara kita. Hal ini berlaku di institusi pendidikan seperti di madrasah, sekolah maupun universiti, di mana guru-guru atau tenaga pengajar mereka terdiri daripada golongan etis yang tidak mempunyai integriti, di mana mereka menyebarkan sesuka hati ideologi mereka untuk merosakkan minda anak-anak bangsa. Anak-anak bangsa di institusi juga adalah golongan yang masih tunas, di mana mereka ini mendahagakan ilmu dan mereka hanya menerima ilmu yang disampaikan oleh guru-guru mereka dan menjadikan ia sebagai suatu pegangan. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah mengambil berat terhadap pemilihan guru-guru ke dalam institusi pendidikan dengan melihat kepada elemen-elemen yang perlu dicapai dalam falsafah pendidikan negara. Selain itu, kritikan yang sering menjadi perbahasan dalam kalangan umat Islam di Malaysia juga adalah kelantangan golongan atheism untuk menyampaikan hak mereka yang berlandaskan kepada hak kebebasan. Sebagai contoh, golongan LGBT yang secara terang-terangan telah mengadakan himpunan di Kuala Lumpur dengan mengangkat spanduk untuk mempertahankan hak mereka. Hal demikian telah mencetuskan kemarahan yang besar terhadap umat Islam yang benar-benar beriman di seluruh Malaysia untuk menentang perkara tersebut. Itu seluruh umat Islam haruslah bersatu hati dan bersepakat untuk menentang ideologi-ideologi ini daripada terus berjuang untuk mendapatkan hak mereka di dalam perlembagaan Malaysia. Kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah kebangkitan golongan etisma amatlah perlu diambil serius kerana impaknya amatlah besar terhadap pembangunan insan, terutamanya yang beragama Islam. Tanpa kesepakatan dan sokongan yang padu daripada seluruh umat Islam, maka kebangkitan golongan tersebut akan lebih rancak dan berkembang. Maka pihak kerajaan perlulah mengambil langkah seperti mengadakan forum atau perdebatan soal hujah-hujah yang boleh menepis segala persepsi dan pendapat yang salah daripada pihak atheisma. Oleh itu, dengan cara sedemikian, maka ini akan membuka lebih ruang kepada golongan tersebut untuk berfikir dan mencuri hati kecil mereka untuk melihat kebesaran Allah SWT. Hal ini tidak langsung dapat mengharmonikan kesejahteraan negara Malaysia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.